kepada semua penonton, jangan lupa subscribe dan like channel kami untuk kami meneruskan channel baru kami seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zarif, itu pengasas kepada ataupun yang menubuh ataupun yang mencipta grup ini, iaitu grup SPR, Spiritual Circuit Research. Hari ini adalah hari yang terakhir bulan puasa. Esok dah hari raya. Esok hari raya untuk seluruh umat Islam. Dan ini adalah hari yang terakhir bulan puasa lah, Ramadan yang al-mubarak, itu hari yang seluruh umat Islam berpuasa. Saya tak nak ucap lagi selamat hari raya. So hari ini saya ingin menceritakan sedikit tentang diri saya dan tentang kenapa function saya tubuh benda ni. So harap yang tengok video ni, yang lihat video ni, so boleh share dekat mana-mana. Jangan takut, jangan risau. Korang takkan kena ban. Yang kena ban, yang kena komen adalah saya sendiri. Saya yang berhadapan dengan korang. Korang jangan takut risau. Korang rasa benda ni betul, korang share. Korang nak promote, korang promote. Sebab kalau korang kenal saya sebagai kawan korang, terpulang. Korang kenal saya macam mana, tugas saya macam mana, kerja saya macam mana dalam menguruskan Spiritual Circuit Research ni. Itu nama singkat dia SPR. SPR ini adalah Spiritual Circuit Research. Circuit Research. Spiritual ni adalah semangat ataupun energi. Circuit ni adalah satu animasi otak. Kita berhubung function kita. Circuit ni kita melalui kotak mata, mulut, anggota badan kita, itu adalah circuit. Lepas tu research adalah pencarian. Research untuk pencarian, untuk menyelesaikan masalah. Bukan mencari masalah, tapi menyelesaikan masalah daripada punca daripada masalah tu. Sebab tu kita nak orang di luar sana datang jumpa kami supaya kami dapat tolong korang. Kami sangat bahagia dan sangat happy gila, cakap. Memang sangat happy dapat tolong orang yang bermasalah tentang mistik ni. Korang nak tahu macam mana kita orang nak buat, macam mana tu semua, macam mana kejayaan kami, macam mana kerja kami, profesional kerja kami, macam mana kerja kebaikan kami semua, macam mana kecekapan kami kerja, korang boleh tahu. So sebelum lebih lanjut lagi, yang ni adalah bilik saya yang duduk. Saya dah duduk luar sebab luar gelap. So dalam ni hujan. Hujan. Saya orang Terengganu. Saya ada taslik kat Terengganu sikit, lorak dia. Maaf ya kalau terkeluar. Lepas tu saya nak cerita sikit tentang saya nak start pada diri saya dululah. Dari saya dulu, saya belajar benda ni dah lama. Dan belajar pun melalui guru. Kalau kita tak belajar melalui guru, kita ni siapalah ilmu tu. Allah takkan turun kepada hamba-Nya itu melalui secara direct. Tak, dia turun melalui manusia ke manusia untuk sampai kepada kita, supaya kita ada ilmu, supaya ilmu tu kita dapat guna. Guna untuk apa? Untuk mengawal ataupun untuk untuk melakukan kerja atas muka bumi ni, dunia kita, supaya kita ni tidak lalai, lara, tidak terlalu terikut taksub sesuatu benda. Taksub, contohnya taksub kepada satu benda macam game ataupun permainan ataupun satu guru. Kita guru kita tahu taksub ke dia sampai kita buat dia ada lugu segalanya. Sedangkan kita perlu tahu ilmu ni sangat luas dan manusia sangat ramai. So setiap guru, setiap orang akan dapat ilmu dia masing-masing. So korang tak payah taksub sangat. Seorang relax je, belajar guru secara santai. Dia tak relax tapi santai. Santai ni maknanya jangan stres. Macam tu.
Okay, kalau korang nak belajar guru mana-mana, korang boleh pilih diri. Korang rasa tengok dia, okay, dia baik, dia belayan korang okay, semua, okay. Korang rasa tengok dia macam hebat, misalnya hebat melalui segi pada ilmu, daripada segi perwatakan, daripada akidah dia, ibadah dia, korang boleh pilih. Okay. Okay, sambung tadi saya belajar ni daripada kecil. Okay. So, saya tak beritahu ke keluarga. Saya buat hal saya sendiri. Saya belajar benda ni. Saya ada guru semua. Kalau saya cakap guru saya siapa, saya belajar kat mana, korang bukan tahu pun. Sebab guru saya ni bukan famous macam guru-guru korang yang lain, orang luar sana, macam ada persatuan. Tak. Saya jumpa dia manusia. Dia tengah berdakwah, dia tengah menyampaikan Islam. Saya belajar dengan dia melalui apa itu ibadah, apa itu akidah, apa itu ilmu, apa itu kemanusiaan, apa itu kehidupan, apa itu macam-macam lah. So kat situ saya belajar perubatan semua, saya belajar dekat situ. So saya pun sangat happy lah. Maknanya apa saya belajar tu diterap melalui terus daripada ilmu dan agama dalam sekali. Okay, dalam yang lurus terus. Okay, so sangat okey lah. Dan saya belajar guru pula bukan satu dua, ramai. Sebab daripada pengalaman dia cerita, saya ambil. Tapi saya tak ikut sangat. Sebab kita tahu, kita kenal diri kita siapa. Okay, kita tahu kelemahan kita, kekuatan kita. Bila kita kenal, kita tahu setakat mana kita mampu, setakat mana tak mampu. Walaupun manusia ni dicipta untuk boleh membuat lebih pada tu. Maknanya kita tak boleh, maknanya hati kita ni rasa tak mampu dah. Sebenarnya kita mampu lagi. Okay, sebab tu kita ni manusia. Sebab tu kita dijadikan sebagai khalifah untuk menasihati. Dan kita jadi al-insan kerana kita lalai. Okay. So kita kena saudara Islam, kita kena nasihat dia. Okay, kita nasihat, kita tegur dia. Okay, kebaikan dia. Okay, kebaikan kita sama. Kita nasihat dia ibarat kita menyampaikan ilmu. Bila kita menyampaikan ilmu, ilmu kita semakin bertambah. Semakin bertambah. Dan dia dapat, kita pun bertambah. Okay, so jangan kedekut lah. Okay, dekat situ saja saya cerita. Kalau korang nak tanya lagi, korang boleh komen dekat bawah. Korang boleh subscribe, boleh like, korang komen kat bawah tu. Jangan takut like, korang tak perlu bayar pun like. Komen je. Korang komen apa, kebaikan apa nak tanya, saya boleh jawab. InsyaAllah saya boleh jawab. Saya akan tanya. Jawab saya bukan melalui hati saya, melalui nafsu saya, tak. Saya jawab melalui apa yang saya belajar. Saya tak tahu, saya akan cari maklumat tentang, saya akan jumpa guru-guru saya balik. Okay, guru saya last adalah dekat dia dekat Putrajaya sekarang. Guru saya yang terakhir adalah dia dekat Putrajaya. Okay, sekarang ni yang terbaru ada Putrajaya. Guru saya, dia adalah seorang yang perawat Islam dekat Putrajaya. Okay, so dia macam, dia orang simple biasa. Saya suka belajar dengan orang simple. Saya suka belajar dengan orang yang gelak-gelak, ketawa, santai. Sebab kat situ saya boleh belajar tengok akidah dia orang, ibadah dia orang. Okay, cara kehidupan dia orang berjalan macam mana. Sebab kita tahu buat benda ni, kita rasa kadang-kadang setengah kelintir orang fikir yang kita ni tak ada normal. Sedangkan kita ni normal. Kita sangat hidup pun boleh bahagia, rasa sadar je. Okay, cuma kita ni itulah. Okay, lepas tu nak pasal cerita ni, tu sepakit dia saya sepiak ni. Okay, macam saya cerita, guru saya mengajarkan agama, mengajarkan ibadah, akidah, dan perubatan, berjihad. Okay, semua saya belajar kehidupan semua. Dan saya terapkan dalam grup ni, supaya bila saya terap dalam grup ni, supaya orang-orang ahli-ahli yang bawah saya tu, dia pun ikut yang sama. Orang kanan saya ke, orang kiri saya ke, bendahara saya ke, seterusnya saya ke, yang AJK pangkat semua tu dalam tu. Okay, yang supporter ke, dia ikut saya akan dapat sama macam saya dapat. Ilmu dapat, pengandapan, pahala pun dapat. Lepas tu kalau dapat hadiah daripada mana-mana kita dapat. Alhamdulillah. Yang penting adalah 3 perkara itu, Pak. Pertama adalah amanah, sungguh-sungguh, dan ikhlas. Kita kena buat. Okay, so kita jangan fikir sesuatu perkara yang terlalu dunia. Okay, walaupun kita tahu dunia ni kita perlukan duit. Okay, kalau korang buat benda ni dapat pahala, korang ni tak tahu semana tiba-tiba korang dapat bantuan.
korang dapat apa hadiah apa yang dibagi. Jangan diharap sangat. Okey. Kita tak harap, kita harap dapat pahala, kita dapat bantu. Kerana setiap masalah kita selesai, kita akan update video. Kat situ update video, kita akan tunjuk kepada orang ramai. Bukan nak buka aib, bukan nak jahat, bukan nak apa. Bukan nak kita orang nak famous, tapi kita orang nak tunjuk yang kita ni kerja. Kita kerja sambil berdakwah. Kita bersedekah. Kita buat kebaikan amal jemaah. Amal jemaah pula. Amal jariah. Okay, sorry. Amal jariah. Kita buat amal jariah, kita solat sama, kita makan bersama, kita bersantai sama-sama dalam masa misi kita untuk berubat tu. Kita hadapi yang sama-sama, kita fikir sama-sama, kita sesah sama-sama, kita berjaya sama-sama, kita naik sama-sama, kita down sama-sama, kita bantu sama-sama. Semuanya sama-sama. Okay, tak ada apa yang bermasalah. Yang bermasalahnya hati kita sendiri. Hati kita sendiri. Kita nak tak nak. Kita nak buat, kita buat. Kita takut, kita berani. Ataupun kita goyang, tak goyang. Kita rasa yakin tak. Rezeki Allah itu bagi. Itu atas kita. Kita sembahyang 5 waktu pun, kalau yakin kepada Allah rezeki itu datang daripada mana, kita tak yakin, tak cakap apa. Korang tak payah cakap lah. Yang korang adalah kesempurnaan. Okay? Saya pun tidak sempurna. Korang pun tak sempurna. Semua tidak sempurna. Okay? Sebab tu kita nak dapat kesempurnaan sebagai hamba Allah. Kita nak bagi sebagai umat Islam. Okay? Saya ni bukan baik sangat pun. Okay? Orang yang baik luar sana lebih bagus daripada saya lagi. Okay, pergi. Tak ada masalah. So, saya ni orang biasa. Saya orang sangat muda. So, ilmu saya ni atas kesombongan saya. Kalau korang nampak saya sombong, riak, minta maaf, okay? Tapi masalah sekarang ni saya nak cakap satu. Ilmu saya adalah atas kepada dua benda. Ilmu saya lebih tinggi. Bukan lebih tinggi maksudnya, ilmu saya ni atas daripada kesombongan saya. Maknanya sombong sangat ni bawah daripada ilmu saya. Dan ilmu saya juga bawah atas daripada umur saya. Okay? Umur saya 26. Kalau korang rasa umur saya 26 itu terlalu muda, tapi ilmu saya duduk atas pada umur saya. Kalau korang rasa saya ni sombong, riak, dia terlalu macam korang sakit hati, maknanya ilmu saya tu atas daripada kesombongan dan riak saya. Okay? So ilmu saya tu masih di bawah. Okay? Ilmu saya masih di atas. Kerana ilmu tu datang daripada Allah. Allah selalu sentiasa di atas. Okay? Dan saya pula nak cerita pula pasal guru saya pula, ahli saya hanya sedikit saja. Sebab saya tak fikir pada kualiti. Saya tak fikir pada kuantiti, saya fikir kualiti. Kualiti bagus. Supaya bila semakin ramai datang tolong saya, bantu saya sangat bersyukur ahli saya datang. Okay? Walaupun sanggup macam duduk negeri Terengganu, tapi sanggup pergi ke luar negeri. Contoh nak pergi Perak sekarang ni, nak pergi Perak. Okay? Pergi Perak. Lepas COVID ni, PKP ni, rasa selamat boleh datang negeri. Masalah boleh settle. So saya boleh pergi ke Perak. So yang ada nak ikut boleh ikut. Sebab kat sana adalah sangat terbaik. Saya yakin saya sanggup potong jari kalau pergi Perak kali ni. Yang ni punya, korang dapat ilmu, dapat pengalaman yang cukup baik. Tak pernah dapat. Okay, kat sini. Pak, kita orang makin lama semakin banyak ujian, makin besar. So ujian tu akan dapat ilmu dan pengalaman yang cukup baik. Sebab tu saya ajak korang untuk datang sekali. Okay? Jangan takut. Sebab mana tu jangan takut. Sebab pesakit tu sendiri, ahli keluarga sendiri cakap nak tanggung. Kita orang tak minta, tapi diorang nak tanggung. Diorang cakap, tak apa ke, tak menyusahkan. Banyak kau nak pakai duit, kita orang tak minta banyak pun. Kita orang minta hanya bagi peluang saja. Itu saja, beri peluang kepada kita orang. Tapi dia cakap, tak apa, saya bagi peluang. Tapi peluang tu sekali saya bawa, saya niat untuk bersedekah, bagi hadiah. Okay, saya support semua, saya sanggup. Dia cakap, betul lah. Dia cakap, memang betul. Saya boleh tunjuk bukti. Kalau korang nak lah. Kalau korang rasa korang tak nak sebenarnya. Sebab korang tak pernah nak komen pun. Sebab korang rasa saya dah cukup, tak perlu komen kot. Baik buruk saya pun korang dah tahu kot. Lepas tu korang tak komen. Lepas tu okay, tak ada masalah pun semua tu.
So jangan terlalu takut, sebab kita buat jalan-jalan Allah, kita buat kebaikan, buat kejahatan. So kebaikan tu datang dengan sekali, okey, atas niat kita masing-masing. Okey. Kalau kita niat buruk, buruklah datang, niat baik, baiklah datang. Okey. Lepas tu saya nak cerita pasal apa yang kita orang buat, ilmu kita orang ada. Okey, kita orang buat adalah ruqyah. Macam biasa ruqyah. Okey, ruqyah, korang ruqyah itu orang macam ruqyah macam biasa. Tak ruqyah tu taklah haram. Okey, yang kita orang taklah golongan haram. Ruqyah kita ni taklah ruqyah teruk. Maknanya kita membaca 3 kul, 4 kul, ayat kursi, surah Baqarah, okey, selawat Nabi, takbir, kita menggunakan akrim, okey, ilmu akrim ni ilmu batin, okey, kita campur sikit, maknanya tu. Lepas tu kita ilmu metafizik semua, okey, kita benda yang tidak melakukan perkara syirik dan tidak mengharamkan, okey. Dia ada dalam agama Islam, okey. Kalau korang rasa macam tu, itulah sebab kita orang ni belajar tak ada CJ. So kita belajar melalui guru-guru yang simple, tak ada persatuan yang besar-besar. So tak ada CJ. Korang yang dapat belajar ilmu, dapat CJ, alhamdulillah, tunjuk kat CJ tu. Kita kat seluruh Malaysia tunjuk yang kita orang ni yang ada CJ, okey. Bagus ada tunjuk CJ. Sebab bagi kita orang pun mula fikir CJ tu adalah penting, tapi kita orang fikir CJ tu adalah kertas. Yang penting ilmu dan niat ikhlas kita, hati kita paling penting. Paling besar adalah hati kita. Okay, semangat kita nak berjuang. Okay. So saya tak boleh cakap banyak sebab bulan puasa. Okay, sebab ada kelemahan dia, dahaga semua, okay, lapar semua, nafsu, marah semua, suka, sayang, kecewa, sedih. Okay, saya nak teruskan lagi. Okay, saya nak cerita sedikit pasal yang mana kat luar sana mengenai tahu ruqyah. Okay, ruqyah itu adalah satu perkara istilahnya adalah membaca Al-Quran. Al-Quran ini adalah daripada kalimah-kalimah Allah, okay, yang tidak salah dari Islam. Okay, dalam Islam tidak salah. Okay, yang menjadikan salah adalah kita terlalu yakin yang kita ni adalah betul. Yang kita belajar, yang kita ada CJ, itu adalah cukup besar. Kita ada CJ itu cukup besar, kita buat tolong orang cukup besar. Dan kita tak fikir semua yang kita jalan, apa yang kita plan dan rancang itu, tapi sebaik-baik perancangan adalah perancangan Allah. Hasil adalah hasil daripada kehendak Allah. So hebat mana kita pun maknanya hasil yang kita kerja adalah kalau korang kata tak berjaya, korang tak akan berjaya. Itu je. Hebat mana pun, korang duduklah persatuan mana-mana pun yang tentang perubatan ni, Islam ni, korang duduklah mana-mana, confirm ada juga korang gagal. Tak ada semua sukses, tak ada semua berjaya, tak ada. Semua gagal. So kegagalan tu adalah satu pengalaman untuk membaiki diri. Bukan kita kerana kita lemah, kita kalah, okay? Kita mengubah diri kita jadi lebih baik daripada sebelumnya, okay? Dan dekat luar sana, kalau nak panggil kita orang pun tak ada masalah. Negeri mana, asal dalam Malaysia, tak ada masalah. Selagi tak guna pasport, tak ada masalah. Just call, WhatsApp, tu je. Kalau nak tahu nombor telefon, korang boleh komen dekat bawah sana, komen, dan boleh tanya macam-macam. Nanti saya akan beritahu lah masalah tu. Lepas tu perjalanan kami, okay, perjalanan kami adalah cukup baik. Kami tubuh ni adalah tahun 2016. Sekarang 2020, dah 4 tahun, okay, 4 tahun lah lebih kurang, okay. 4 tahun pengalaman kita orang, okay, sebab
So far setakat ni okey lah. Mula-mula kita orang susah nak ahli. Makin lama semakin tambah, semakin lama juga semakin maknanya semakin orang left, orang tinggal. Okey. Sebab orang fikir benda ni kadang-kadang tidak memberuntungkan. Kita fikir untuk tolong diri kita sendiri, untuk keluarga je. Kerabat-kerabat kita je. Tu je, cukup. Okey, sebenarnya ilmu Allah bagi ni adalah untuk membantu seluruh umat Islam. Okey, bukan umat Islam, sebenarnya seluruh makhluk Allah lah, manusia. Okey. Pada Tuhan bagi. Tengok atas apalah. Maknanya semakin besar kita dapat, maknanya kita dah tahu fikir. Maknanya tanggungjawab kita semakin besar. Okey. Kita boleh fikir tolong orang. Okey. Tak payah stop lah tolong orang ni. Buat kebaikan jangan berhenti. Terus je sampai mati. Okey. Sebab benda baik ni janganlah kita stop. Janganlah halang. Okey, sebab itu adalah satu kita nak dapat pahala. Okey. Kita buat kebaikan. Lepas berubat kita solat taubat, takut kita silap, kita buat, kita terhantar ke atau kita menyakiti orang lain ke, walaupun kita nak berubat untuk menghapuskan sihir. Okey. Tak kisah saka ke, santau ke, pendamping ke, apa-apa sajalah. Okey. Santau yang mematikan ke, santau memisahkan, santau apa pun, whatever. Okay. Saya kat sini pun saya nak cakap bukan perkara yang menyeramkan. Menyeramkan seperti sekarang korang semualah banyak YouTube dan channel semua cerita menyeramkan je, cerita pengalaman je. Okay, cerita pengalaman pun saya pun biasa-biasa je, tak banyak pun. Biasa je lah. Dalam 5-6 tahun ni biasalah pengalamannya. Kena seram, muntah, batuk, tak selera makan, tak boleh bangun, sakit belakang, sakit perut, pening kepala, muntah, telinga berdesin, nak mandi, nak makan ni tak boleh, ni nak boleh, nak jumpa tak boleh, baca Al-Quran jadi pening. Sebab kita berubat ni adalah orang musuh kita semakin ramai. Okay. So kita kat situ kita jadi takut lah, keluarga kita akan terlibat, kerabat kita terkena. So atas kita sebenarnya, macam mana kita memulakannya, macam mana kita mengakhirinya. Okey. Macam mana kita mengatasinya masalah ni semua. Tu je. Okey. Maaf tadi mak saya panggil. Okey. Okey, lepas tu pengalaman ini nak cerita pun tak best sangat pun. Sebab kita pengalaman ni tidak menyeronokkan lah. Sebab kadang-kadang kita fikir orang ni cakap, kau ni menipu lah, kau ni sembang lah, kau ni gabang lah. Okay. Kau ni merewang, pengaruh. Okay. So tak payah cerita pengalaman sangat lah. So saya nak beritahu kat sini, yang beritahu yang kita ni adalah orang yang berpengalaman, kerja berprofesional. Kita kerja adalah cepat, patas semua tu. Yang tu adalah okey. Dan termasuk adalah kualiti kita kerja pun alhamdulillah okey. Setakat ni tak ada lagi semua cakap okey saya masih tak jadi. Maknanya bagi kita rawat ni jadi bahaya. Maknanya efek pada keluarga pula, keluarga nak serang balik, semua tak ada. Maknanya kita rawat, maknanya habis itu, habis terus. Tak ada lah. Alhamdulillah. InsyaAllah tak ada. So dekat sini okay. Sorry, terganggu tadi. Banyak gangguan betul. So juga dalam masa yang sama kita orang buat paranormal. Okay, paranormal kita orang ni tak selalu ikut. Maknanya kita tak buat sendiri yang kita ikut grup guru KL ataupun Selangor atau luar sana. Okay. Sebab
grup kita orang ni grup asal daripada Pantai Timur, maknanya Terengganu, Pahang dan Kelantan. Okay, paranormal kita pun buat pun daripada Pantai Timur. So kita berubat pun adalah melawan Pantai Timur. Okay, Jaid ke daripada maknanya Jabatan Agama Islam daripada mana-mana negeri, tak kenal kita orang. Okay, memang tak kenal. Kalau korang nak promote dekat diorang pun tak kisah, sebab kita orang ni masih dalam lingkungan, masih ikut lagi syariat Islam. Kita masih akidah yang sama dan kita masih melakukan ibadah yang okey. So tak ada masalah bahagian tu. Okey, kita orang tak melakukan syirik. Okey, kita orang tak melakukan syirik, kufur, kurafat, tak ada. Okey, supaya kita ni kita buat hanya campur ilmu Melayu dengan ilmu agama dalam sentak sekali. So maknanya adalah tradisional kita orang dan adalah bacaan dia. Okey, walaupun bacaan simple macam Bismillahirrahmanirrahim, Nirrahim. Okey, bila tu terus jadi alhamdulillah. InsyaAllah tak ada apa. So kat situ kita tak ada apalah. Okey, so dekat sini saya mohon maaf, video ini tidaklah terlalu sempurna, tidak perfect. So saya minta mohon maaf, salah silap, kosong-kosong lah. So saya nak ucapkan saya wakil ataupun ketua atau pengasas ataupun semualah, maknanya saya ada leader, saya captain. So yang saya atas sekali, dan saya mengucapkan daripada spiritual packet research, daripada saya sendiri, saya mengucapkan selamat Hari Raya, maaf saya dah batin, tahun 2020. So berhati-hatilah beraya kerana masih ada COVID, ada PKPB. Okay, so berhati-hatilah nak beraya semua, kena berhati-hati, berwaspada, ingatlah orang yang tersayang. Okay, dan stay at home dan be safe. Okay, behave semua. Okay, so dengan ini tak akhir pada kata saya. Yang baik daripada Allah SWT, yang buruk, semua yang buruk datang daripada saya sendiri, yang segala kebaikan daripada Allah SWT. Okay, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.